Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita mulakan majlis, marilah sama-sama buka majlis kita pada pagi ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum itu saya memperingatkan kepada semua sekiranya tidak mempunyai urusan untuk bercakap, mohon untuk mute. Okey, sekiranya mau bagi pandangan atau pendapat boleh. Allahumma salli ala sayyidina membuka mic tersebut. Alhamdulillah, muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Biru bagi sesi ke-30 berkenaan dengan hukum orang Islam memasuki rumah ibadat orang bukan Islam bagi tujuan gotong royong akibat bencana banjir yang telah berlaku. Disebabkan keadaan COVID yang COVID-19 ini, kita terpaksa membuat muzakarah melalui atas talian. Okey, salah seorang PJK Fatwa kita yakni Ustaz Firdaus tidak dapat hadir lagi kerana beliau ada urusan sebentar. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya meminta kepada setiausaha untuk memberi penjelasan iaitu penerangan secara ringkas mengenai dengan surat permohonan bagi muzakarah kita pada kali ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, terima kasih Datuk Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, menerusi surat permohonan yang telah diterima pada 2 minggu lepas dan saya sebagai SU telah menghantar memo muzakarah fatwa ini kepada semua ahli jawatan kuasa sebagai persediaan sebelum muzakarah ini dijalankan. Muzakarah pada kali ini adalah untuk membincangkan satu isu yang boleh dikatakan sedang viral sekarang, iaitu berkaitan isu orang Islam membersihkan atau gotong royong di kuil akibat bencana banjir. Oleh itu, izinkan saya memberi sedikit info berkaitan isu yang akan kita bincangkan pada hari ini. Okey, saya rasa semua yang ada di sini sudah sedia maklum bahawa bencana alam seperti banjir ini sentiasa berlaku di Malaysia, terutamanya menjelang musim tengkujuh. Walaupun pelbagai tindakan telah diambil, tetapi banjir masih lagi berlaku terutamanya di kawasan-kawasan rendah. Yang terbaru iaitu pada penghujung tahun 2021, Malaysia sekali lagi telah dikejutkan dengan bencana banjir yang teruk sehingga melibatkan beberapa buah negeri iaitu Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Kelang, Sepang dan kawasan sekitar Shah Alam merupakan daerah yang paling teruk terkesan akibat banjir di Selangor. Jadi rentetan bencana alam tersebut, rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum ini berganding bahu dalam membantu mangsa banjir dari pelbagai aspek, termasuklah membantu membersihkan kediaman, sekolah dan mencuci kuil. Walau bagaimanapun, isu yang tular mengenai penglibatan orang Islam dalam mencuci kuil ini telah menimbulkan tanda tanya dalam kalangan masyarakat, iaitu adakah sikap toleransi dalam beragama masih lagi relevan dan boleh diaplikasikan ketika berlakunya bencana. Oleh hal yang demikian, pemohon yang merupakan pengerusi Persatuan Sukarelawan Shah Alam ingin mendapatkan penjelasan dari pejabat mufti berkenaan permasalahan ini. Seterusnya, bagi mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai isu ini, pemohon telah dijemput untuk turut hadir dalam muzakarah pada kali ini. Jadi saya ingin meminta izin daripada Datuk Mufti untuk saya menjemput pemohon tersebut ke dalam muzakarah kita pada hari ini. Boleh silakan kita punya pemohon tersebut untuk menerangkan sedikit mengenai permohonan permasalahan beliau tersebut, insya-Allah.
Okey, nampaknya Encik Aidil dah masuk ke dalam muzakarah kita. Okey, sebelum kita memulakan perbincangan dengan lebih lanjut, elok rasanya jika saya memperkenalkan pemohon iaitu Encik Aidil bin Ahmad. Beliau ini merupakan pengerusi Persatuan Sukarelawan Shah Alam. Apa khabar Encik Aidil? Alhamdulillah baik, insyaAllah. Sama-sama Encik Aidil. Okey, sebelum kita meneruskan perbincangan ini, saya ingin memperkenalkan ahli yang terlibat dalam muzakarah pada kali ini. Yang pertama sekali iaitu Mufti iaitu Datuk Hazim. Seterusnya saya sendiri Serta Hashimah sebagai SU. Seterusnya ahli-ahli jawatan kuasa fatwa iaitu Ustazah Khadijah, Ustazah Syukriyah, Ustazah Nazifah, Ustazah Aina dan Ustaz Hafizi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, semua ahli muzakarah pada kali ini telah pun saya perkenalkan. Seterusnya saya serahkan majlis kepada Datuk Mufti. Dipersilakan Datuk. Baik, terima kasih kepada Ustazah Hashimah. Pertama sekali saya mewakili Jabatan Mufti mengucapkan selamat datang kepada Encik Aidil dalam muzakarah pada kali ini. Muzakarah kali ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad telah dilakukan atas permohonan yang telah dibuat oleh Encik Aidil berkenaan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad aktiviti gotong royong tersebut. Okey, boleh tak Encik Aidil terangkan sedikit mengenai dengan gotong royong rumah ibadat orang bukan Islam yang dihadiri aktiviti tersebut oleh orang Islam. Okey, di segala dipersilakan. InsyaAllah, terima kasih Yang Bersahabat Datuk Mufti. Pertama-tamanya, Alhamdulillah terima kasih kepada Jabatan Mufti kerana menjemput saya dalam muzakarah kali ini, dan insyaAllah saya akan cuba membantu dari segala segi ataupun pengetahuan yang saya miliki, insyaAllah. Berdasarkan pertanyaan Datuk Mufti sebentar tadi, sebagaimana maklum, pelbagai isu ataupun persepsi yang timbul sebelum ini disebabkan rentetan bencana banjir yang berlaku ataupun menggegarkan negara ini baru-baru ini telah mengundang pelbagai reaksi daripada pelbagai pihak, termasuklah NGO-NGO untuk sama-sama berganding bahu dalam menghulurkan dari segi bantuan, misalnya bantuan kewangan, perubatan maupun keperluan asas dan tenaga kerja. Oleh yang demikian, saya selaku pengerusi Sukarelawan Shah Alam telah mengarahkan ahli-ahli sukarelawan untuk sama-sama membantu terutama di sekitar Shah Alam ataupun Lembah Kelang. Namun setelah selesai bergotong royong di sekitar kawasan Lembah Kelang tersebut, didapati bahawa kami menjumpai sebuah kuil yang turut terkesan akibat bencana alam tersebut, dan ianya dipenuhi dengan lumpur-lumpur yang tebal. Oleh hal yang demikian, badan NGO yang lain turut sama-sama membantu dalam menghadapi ataupun membersihkan kawasan kuil tersebut. Antaranya adalah badan NGO seperti Parti Bangsa Malaysia yang terdiri daripada Sukarelawan Pelajar Universiti Islam Antarabangsa yakni UIA, juga turut sama-sama bergotong royong di situ NGO-NGO lain. Jadinya kami mencari alternatif untuk sama-sama membersihkan kawasan kuil tersebut. Namun saya dan ahli sukarelawan dan di bawah kelolaan ataupun di bawah naungan saya hanya sekadar mencuci kawasan di luar kuil sahaja. Yang mana di kawasan dalam kuil tersebut NGO-NGO lain mengawasinya, tapi untuk NGO di bawah kelolaan saya hanya membersihkan kawasan luar kuil tersebut sahaja. Begitulah sedikit sebanyak infonya. Oh begitu. Maaf Cik Aidil, boleh saya tahu sudah berapa lama Encik Aidil terlibat dengan dunia sukarelawan ni? Oh, jika nak disebutkan bidang NGO ini ataupun sukarelawan di bawah kelolaan saya ini, sebenarnya saya sudah hampir 5 hingga ke 6 tahun dalam
bidang NGO ataupun bidang kesukarelawanan ini. Sebenarnya permasalahan keperluan mencuci tempat sembahan agama lain ini sudah berlaku sebelum ini sepanjang mana tempoh saya berkhidmat sebagai sukarelawan ini. Namun pada kali ini ia telah menimbulkan ataupun mencetuskan kontroversi dalam masyarakat dalam isu yang berlaku di negara ini baru-baru ini. Oh, jika saya mencelas Encik Aidil, saya ingin bertanya, waktu mencuci kuih tersebut, adakah para sukarelawan ini yang terlibat adalah semua berasal daripada agama Islam atau terdapat juga orang bukan Islam? Ya, betul sekali. Yang terlibat dalam aktiviti gotong royong kuih tersebut, majoritinya adalah yang beragama Islam. Hal ini kerana saya difahamkan sukarelawan dari kalangan orang bukan Islam juga ada, namun mereka berada di sebelah ataupun kawasan yang lain. Jika ingin meminta bantuan sukarelawan yang non-Muslim, ia pasti akan memakan masa yang agak lama, sedangkan kita memerlukan bantuan yang segera. Oleh hal demikian, permasalahan ini telah diatasi dengan toleransi agama yang difikirkan oleh kami amat perlu, maka ianya dilakukan ataupun dilakukan oleh umat Islam ataupun orang NGO orang Islam bagi membantu dan membersihkan kuih tersebut. Oh, begitu. Jadi sebelum kita membincangkan perihal dengan gotong royong tersebut, adakah mana-mana ahli jawatan kuasa ingin bertanyakan soalan? InsyaAllah semuanya sudah jelas. Tak ada. Okey, terima kasih kepada Encik Aidil atas penjelasan secara ringkas mengenai dengan isu gotong royong tersebut. Okey, sama-sama yang berusaha Datuk. InsyaAllah semoga pencerahan ini dapat memberi sedikit makna ataupun maklumat berkaitan isu yang terjadi. Dan saya ingin mengucapkan jutaan dan ribuan terima kasih atas jemputan kali ini. Saya ingin meminta izin untuk keluar daripada perbincangan ataupun muzakarah pada kali ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Din. Okay, seperti yang kita sedia maklum yang telah dikhabarkan oleh saudara Encik Aidil tadi, saya sebagai pengurusi muzakarah pada kali ini mengambil cakna apa yang dikemukakan, apa yang permasalahan yang dikemukakan oleh Encik Aidil tadi, dan oleh yang demikian perlu saya dan ahli jawatan kuasa sekarang untuk meneliti permasalahan ini dengan tepat, kerana permasalahan ini melibatkan masalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masalah berkaitan dengan umat. Sekiranya umat masih keliru dengan apa yang dilakukan, bagaimana diterima suatu amalan tersebut. Oleh itu kita perlu selidiki isu ini kepada beberapa bahagian. Dan yang pertamanya adalah apakah kaitan isu ini dengan isu agama kita yang menjadi sensitiviti umat Islam. Seterusnya kita perlu merungkakan hal-hal yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang lebih terperinci mengenai dengan gotong royong tersebut. Baiklah, jadi menurut isu yang sedang berlaku ini, persoalan berkaitan akidah akan menjadi keutamaan kita dalam perbincangan isu ini, yang mana terdapatnya sekumpulan individu Muslim yang masuki gereja atau kuil orang bukan Islam. Jadi ahli ini telah menimbulkan pelbagai persepsi dalam kalangan masyarakat tentang hukum atau keharusan berbuat demikian. Betul, saya setuju dengan hal tersebut. Kerana hal ini merupakan permasalahan yang besar. Kerana meliputi dengan pegangan akidah seseorang, yakni terutamanya umat Islam. Justru persoalan ini perlu dijawabkan agar membantu dan memahamkan masyarakat tentang isu akidah tersebut.
Ya benar apa yang dikatakan oleh Datuk Mufti tu. Seperti yang kita semua sedia maklum, akidah umat Islam ni adalah akidah yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menentang sebarang pencanggahan yang melibatkan isu-isu akidah. Jadinya di sini saya akan sertakan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran akidah dalam Islam melalui surah Ali Imran ayat yang ke-19 iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahi Islam. Maksudnya, sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Ayat yang saya bacakan tadi jelas menunjukkan bahawa hanya agama Islam sahaja agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam tafsir Ibn Katsir juga ada menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak menerima agama selain daripada agama Islam dengan mengikuti para rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa hingga diakhiri dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam tafsiran ini juga telah disebutkan barang siapa yang menghadap Allah selain apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu bukan syariat Islam, maka ianya tidak benar dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itu sajalah pandangan saya. Daripada pandangan yang Ustazah Aina berikan, saya amat bersetuju dengan Ustazah Aina. Jadi apa yang dapat saya katakan berdasarkan dalil yang telah dibacakan oleh Ustazah Aina tadi adalah bahawa umat Islam tidak boleh memasuki tempat-tempat ibadat agama Islam lain, ibadat agama lain walaupun atas tujuan yang baik, kerana matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi selain itu ianya boleh menjejaskan pegangan akidah umat Islam itu sendiri. Okey, baik. Alhamdulillah. Selamat datang Ustaz Firdaus. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti yang Ustaz Firdaus dimaklumkan mengenai dengan muzakarah kita pada adalah berkaitan dengan isu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pembersihan orang muka Islam, iaitu melalui aktiviti gotong royong. Okey. Allahumma salli. Jadi kita dapat lihat bahawa penjangan fatwa kita pada kali ini adalah fokus dengan dari sudut akidah. Yang berhormat Datuk Mufti dan ahli jawatan kuasa yang saya hormati sekalian, izinkan saya mengutarakan pandangan saya berkenaan sebab kenapa agama Islam melarang umatnya melakukan aktiviti gotong royong di kawasan sembahan orang bukan Islam. Silakan Ustazah Shimah. Okey, terima kasih Datuk Mufti. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bagi pandangan saya sendiri, aktiviti gotong royong di tempat sembahan orang bukan Islam adalah dilarang bagi mengelakkan seorang Muslim itu terlibat secara langsung dengan perbuatan syirik tersebut. Hal ini amatlah kritikal kerana dibimbangi seseorang Muslim itu yang mana imannya lemah akan mudah terpesong akidahnya dari landasan iman yang benar. Ya benar Ustazah Shimah, saya bersetuju dengan yang apa yang nyatakan Ustazah Shimah kerana wajib bagi setiap umat Islam itu untuk meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah Maha Esa dan tiada yang layak menyekutukannya. Dan pegangan akidah tersebut menggambarkan keimanan seseorang Muslim itu sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ikhlas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul huwallahu ahad. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku iaitu Allah yang Maha Esa. Ayat daripada surah Al-Ikhlas ini telah menafsirkan bahawa ketika mana Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai Tuhan, yakni Allah telah lalu Allah turunkan sebuah firman dan Allah mengatakan bahawa dialah yang Maha Esa. Iaitu lafaz jalalah Allah itu adalah khabar daripada lafaz huwa, sedangkan lafaz ahadun daripada ayat tersebut merupakan badal, iaitu gantian daripada gantian daripada lafaz al-jalalah Allah, atau khabar kedua dari lafaz huwa.
Berdasarkan daripada ayat Al-Quran itu juga, ia menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan Tuhan kepada sekalian alam, dan agama Islam ini merupakan agama yang benar dan sebaik-baik agama. Maka tertolaklah agama lain dan sembahan-sembahan orang bukan Islam yang mana mereka telah menyembah Tuhan selain daripada Allah. Okey, benar apa yang dikatakan oleh Ustazah Nazifah sebentar tadi. Jadi dapatlah saya simpulkan bahawa sebenarnya aktiviti gotong royong tersebut dikiaskan dengan menyokong dan membenarkan sembahan agama lain selain daripada agama Islam. Dan umat Islam bukan sahaja perlu menjauhi daripada perbuatan yang menyekutukan Allah, malahan perlu mengelakkan daripada berlakunya fitnah pada diri sendiri dan agama. Dan hal ini kerana fitnah terhadap isu ini akan menjatuhkan imej agama Islam dan umat Islam, serta boleh memecah belahkan pertalian persaudaraan sesama Muslim. Dan dalam Islam juga melarang umatnya melakukan perkara-perkara yang menyebabkan perpecahan dan kebinasaan pada diri dan agama Islam. Jadinya setiap isu yang timbul berkaitan hal yang berbangkit dalam kalangan masyarakat perlu diperjelaskan dengan betul agar tidak berlaku kecelaluan dalam kalangan masyarakat Islam sehingga berlakunya pertikaian yang tidak diingini. Jadi sekian sahajalah itu pandangan daripada saya. Maaf mantulah. Datuk Mufti, mikrofon tak buka ya. Minta maaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada ustazah-ustazah sekalian kerana telah mendatangkan hujah-hujah dan pandangan sebentar tadi. Oleh itu, saya membuka ruang kepada ustaz-ustaz semua, ustaz-ustazah semua untuk mengemukakan atau ada pandangan-pandangan atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pendapat yang dinyatakan oleh syekh-syekh terdahulu yang kita boleh bincangkan pada hari ini. Terima kasih Datuk Mufti. Berdasarkan penerangan yang diberikan oleh AJK Fatwa yang lain, saya berpegang dengan pandangan yang mengatakan bahawa hukum memasuki rumah ibadat orang bukan Islam adalah haram. Ini berdasarkan pandangan daripada Syekh Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj, yang mana beliau menyatakan bahawa orang bukan Islam ini yang mana beliau mengatakan bahawa orang Islam haram memasuki tempat ibadat orang bukan Islam dengan sebab kerana mengagungkan sembahan orang bukan Islam. Hukum tersebut, hukum memasuki rumah ibadat orang bukan Islam ini dikiaskan dengan hukum bergotong royong di rumah ibadat orang bukan Islam, yakni haram bergotong royong dalam membersihkan tempat ibadat orang bukan Islam. Itu pada pandangan saya lah. Baik, terima kasih Ustazah Nazifah tentang penerangan berkaitan hukum memasuki rumah ibadat orang bukan Islam di sisi mazhab Syafi'i, yakni pandangan daripada kitab Nihayatul Muhtaj karangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Syekh Ramli. Okey. Maaf Datuk Mufti, saya juga ingin membuat sedikit penjelasan mengenai hukum memasuki rumah ibadat yang orang bukan Islam, tetapi dari sudut pandangan daripada Imam Mazhab Hanafi. Boleh silakan. Boleh ditarakan pendapat daripada mazhab Syafi'i dan kita tengok daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari tengok dalil yang telah mereka kemukakan. Dipersilakan. Okay, baik, terima kasih Datuk Mufti. Kita tidak menafikan hukum memasuki tempat ibadat orang bukan Islam adalah haram. Akan tetapi ada juga hukum memasuki rumah ibadat orang bukan Islam adalah harus. Ini berdasarkan ulama daripada mazhab Hambali, iaitu Imam Al-Mardawi dan Imam Khatib Asy-Syarbini, berkenaan dengan hukum memasuki rumah ibadat orang bukan Islam. Kedua-dua ulama ini berpandangan bahawa harus memasuki rumah ibadat orang bukan Islam.
Imam Al-Mardawi telah menukilkan dan menyatakan hujahnya di dalam kitab Al-Insaf fi Ma'rifat Ar-Rajih min Khilaf ala Madhab Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad Ibn Hanbal bahawa harus memasuki rumah orang bukan Islam seperti gereja dan kuil, serta harus juga solat di dalam rumah ibadat tersebut, tapi dengan syarat di dalam rumah ibadat tersebut mestilah tidak mengandungi patung atau gambar sembahan orang kafir. Manakala Imam Khatib Asy-Syarbini pula berpandangan bahawa harus memasuki rumah ibadat orang kafir setelah mendapat keizinan daripada mereka. Namun beliau juga meletakkan syarat yang sama, iaitu rumah ibadat orang bukan Islam mestilah tidak mengandungi patung dan gambar sembahan orang kafir. Maka dapat kita fahami bahawa kedua-dua imam tersebut berpendapat bahawa harus seorang Muslim itu memasuki rumah ibadat orang bukan Islam sekiranya di dalam rumah ibadat tersebut tidak mempunyai gambar serta patung sembahan mereka. Maka dengan ini dapat dikaitkan bahawa harus seseorang Muslim itu memasuki rumah ibadat orang kafir, lebih-lebih lagi bertujuan untuk membantu orang bukan Islam bergotong royong membersihkan kuil mereka yang dilanda musibah banjir baru-baru ini. Sekian. Maaf ni macam lah sebelum tapi cuma saya ingin mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syekh Khatib Asy-Syarbini itu merupakan imam dalam mazhab Syafi'i. Mungkin pandangan beliau adalah merupakan kil, yakni pendapat yang sebahagian ulama yang lain. Okey, boleh teruskan. Masya-Allah. Jadi begitu juga saya ingin mana bersetuju dengan Ustazah Syukriyah, pendapat Ustazah Syukriyah yang mana mengatakan bahawa hukumnya adalah harus. Suka untuk saya bacakan satu ayat daripada Al-Quran di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Yang mana bermaksud Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi apa yang kita dapat fahami daripada ayat ini bahawa Allah SWT tidak pernah menyatakan larangan terhadap orang Islam yang mana untuk berperlakuan baik terhadap orang kafir. Akan tetapi orang kafir tersebut syaratnya adalah tidak memerangi atau mencerobohi hak-hak agama orang Islam. Seperti mana mereka memerangi golongan wanita dan orang-orang yang lemah. Jadi dalam ayat ini dapat untuk saya menyebut bahawa sebenarnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi ayat ini juga dapat dikaitkan dengan sebuah hadis yang mana diriwayatkan daripada Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina 'indallah 'ala manabir min nurin an yaminir rahman 'azza wa jalla wa tilka yadayhi yaminu alladhi ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Yang mana bermaksud orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah pada hari kiamat kelak berada di mimbar-mimbar yang terbuat daripada cahaya di sebelah kanan arsh. Itu orang-orang yang berbuat adil dalam hukum, keluarga dan semua yang berada di bawah kekuasaan mereka. Jadi dapat saya simpulkan daripada bacaan ayat Quran dan hadis tersebut yang jelas menerangkan bahawa umat Islam untuk berperilaku baik serta adil kepada orang bukan Islam, lagi mana mereka tidak memerangi orang Islam itu sendiri, serta sentiasa berlaku adil kepada mereka tanpa mengira agama, bangsa dan negara. Maka dengan ini tindakan memasuki rumah ibadat orang kafir bagi tujuan untuk membantu dan menolong orang kafir tersebut, iaitu dengan membersihkan kuil mereka adalah harus atas dasar toleransi dan berbuat baik kepada mereka seperti mana yang disarankan oleh Allah SWT dan dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi itu saja pandangan saya, insyaAllah. Maaf mencelah. Jika hadirin ataupun para hadirin ingin mengaitkan dengan hukum harus, maka hadirin perlu lihat dari aspek keharusan tersebut. Harus sekiranya, apa yang dinyatakan tadi, harus sekiranya tidak mempunyai patung ataupun gambar sembahan orang bukan Islam. Akan tetapi jika ditinjau ataupun dilihat dari sudut itu,
kebanyakan tempat sembahan orang bukan Islam mempunyai patung ataupun gambar sembahan mereka. Adakah cukup ataupun memadai untuk kita beramal ataupun berpegang dengan hukum harus memasuki tempat ibadat orang lain? Tambahan pula aktiviti gotong royong yang berkaitan dengan membantu sembahan orang bukan Islam adalah berkaitan dengan akidah ataupun pegangan umat Islam itu sendiri. Adakah wujud Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu persoalannya. Dan adakah benar sembahan orang bukan Islam? Oleh hal yang demikian, demi menjaga kemaslahatan dan akidah umat Islam itu sendiri, perlulah dihukumkan hal ini sebagai haram terhadap aktiviti yang dilakukan tersebut. Ya, saya bersetuju dengan pendapat Ustaz Firdaus yang mengatakan hukumnya adalah haram. Hal ini dikuatkan lagi berdasarkan kepada dalil-dalil yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, dan salah satunya adalah berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab, yang bermaksud, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, sesungguhnya siksaan Allah amatlah berat. Jadi berdasarkan kepada ayat yang saya bacakan sebentar tadi, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk sentiasa tolong-menolong dalam berbuat kebaikan. Itulah yang disebutkan dengan al-birru, yakni kebajikan, manakala perbuatan meninggalkan segala kemungkaran itu dinamakan dengan takwa. Perbuatan membersihkan kawasan ibadat orang bukan Islam seolah-olah menyokong akan sembahan orang bukan Islam. Walhal mengagungkan sembahan orang bukan Islam adalah dosa besar dan mengakibatkan akidah seseorang itu terpesong. Ini bertepatan dengan surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, yang bermaksud, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Ini menunjukkan berat atau besarnya dosa seseorang yang menyokong atau bersekutu dalam melakukan amalan penyembahan orang bukan Islam. Oleh yang demikian, hal ini bertepatan dengan kaedah saddu zara'i, yakni menyekat daripada melakukan perbuatan yang mungkar. Oleh yang demikian, haram menolong orang bukan Islam dalam aktiviti kesukarelawan untuk bergotong royong bagi membersihkan rumah ibadat mereka. Ini kerana perbuatan demikian secara tidak langsung sama dalam memudahkan dan membantu orang bukan Islam tersebut melakukan perkara yang diharamkan, iaitu perbuatan mensyirikkan Allah berupa mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain, dan perbuatan ini berkait rapat dengan isu akidah. Akidah berkait rapat dengan dua perkara, yakni Islam atau kafir. Kesimpulannya, selaras dengan kaedah saddu zara'i, maka aktiviti gotong royong dalam pembersihan rumah ibadat orang bukan Islam perlu ditegah, dan aktiviti sedemikian perlu diserahkan kepada ahli sukarelawan yang bukan Islam. Sekadar itu pendapat dari saya. Maaf Datuk Mufti, saya juga bersetuju dan bersependapat dengan Ustaz Firdaus dan Ustazah Khadijah tentang pengharaman terhadap umat Islam bagi menyertai dan melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong membersihkan kuil sebagaimana isu yang menjadi kontroversi baru-baru ini. Ya benar, memang kita tak dapat nafikan bahawa Islam ni membolehkan umatnya bertoleransi terhadap masyarakat yang bukan beragama Islam. Namun masyarakat Islam perlu memahami dengan sebaiknya bahawa tidak semua perkara dalam aspek keagamaan boleh dijadikan toleransi kerana ia mempunyai had dan batasan. Dan dalam hal penghormatan nilai-nilai kemanusiaan, ia dibenarkan, tetapi tidak sama sekali bagi perkara yang menerapkan nilai-nilai penyamarataan dari sudut akidah dan keagamaan. Dan hujah saya ini adalah berdasarkan kepada dalil surah Al-Kafirun ayat 6.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Maksudnya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Okey, mengikut tafsir jalan lain, tidak ada tukar menukar dengan pengikut agama lain dalam hal peribadahan kepada Tuhan. Wahai orang kafir, untukmu agamamu, yakni kemusyrikan yang kamu yakini, dan untukku agamaku yang telah Allah pilihkan untukku sehingga aku tidak berpaling ke agama lain. Dan inilah jalan terbaik dalam hal toleransi antara umat beragama dalam urusan peribadahan kepada Tuhan. Ya, sidang hadir sekalian, saya juga bersetuju dengan pandangan ataupun lontaran idea yang dilontarkan oleh Ustazah Aina sebentar tadi. Rentetan hal itu pengharaman umat Islam daripada menyertai serta melibatkan diri dengan aktiviti gotong royong ataupun pembersihan kuil maupun rumah-rumah ibadat orang bukan Islam adalah bertujuan bagi menjaga akidah serta kesucian agama Islam itu sendiri, yakni melalui hifzuddin, yang mana yang menjadi matlamat utama maqasid syariah yang merupakan satu daruriyat. Kerana ini juga bertujuan memelihara umat Islam daripada terpalit dengan unsur-unsur yang boleh merosakkan akidah serta menjauhkan diri kita daripada terjatuh dalam kancah dosa besar, yakni mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana menurut pendapat Ibn Ashur, maksud memelihara agama itu ialah menjaga akidah orang Islam daripada dimasuki perkara-perkara yang merosakkan i'tiqad ataupun pegangannya dan amalannya yang bersangkutan dengan agama Islam. Memelihara agama jika dinisbahkan kepada seluruh umat ialah menolak segala apa yang dapat membatalkan prinsip-prinsip agama yang konkret, yakni prinsip agama yang telah ditetapkan. Termasuk dalam hal ini melindungi pemerintah dan mempertahankan negara Islam dengan mengekalkan wasilah penerimaan agama Islam dari umat manusia yang hidup pada kali ini dan pada kali akan datang. InsyaAllah. Itu sekadar pandangan daripada saya. Saya bersetuju dengan Ustaz Firdaus. Kita juga dapat melihat kepada satu kaedah fiqh iaitu al-maslahah al-ammah tuqaddimu ala al-maslahatil khassah, yang bermaksud maslahah kebaikan am perlu didahulukan daripada maslahah khas. Dalam aspek ini, kita melihat bahawa tegahan dan larangan terhadap aktiviti ini merupakan satu masalah yang sangat besar dan bersifat am yang perlu didahulukan memandangkan ianya berkait rapat dengan akidah Islam yang perlu dipandang serius dan diutamakan jika dibandingkan dengan masalah khas yang diperolehi oleh pihak kuil tersebut. Okay, adakah terdapat masalah berkaitan isu pembersihan kuil ini? Boleh Ustazah Nazifah jelaskan? Boleh, insyaAllah. Sekiranya kawasan tersebut hanya ada kuil sahaja untuk dijadikan sebagai tempat perlindungan, maka mangsa banjir tersebut dibolehkan untuk melakukan, maafkan saya, sekiranya di kawasan tersebut hanya ada kuil untuk menjadi tempat perlindungan kepada mangsa banjir, maka umat Islam ini dibolehkan untuk melakukan pembersihan, iaitu bergotong royong. Berdasarkan kaedah fiqh, iaitu al-darurah tubihul mahzurat, yang bermaksud keadaan darurat itu mengharuskan perkara yang dilarang. Darurat yang dimaksudkan menurut Syekh Abdullah Al-Hamdani iaitu suatu keadaan yang terpaksa, iaitu mengharuskan seseorang itu melakukan pada hakikatnya itu dilarang, tetapi pada keadaan yang darurat ini maka perkara tersebut diharuskan. Walau bagaimanapun, jika bilangan orang bukan Islam itu mencukupi dari segi tenaga untuk membersihkan kuil tersebut, maka tidak ada ruang dan tidak ada keperluan kepada umat Islam ini untuk membantu membersihkan kuil mereka. Hal ini kerana orang bukan Islam ini juga mempunyai prinsip dalam agama mereka supaya tidak mencampuri urusan agama orang lain, urusan agama lain. Sekian itu saya. Itulah pandangan saya. Maaf, izinkan saya untuk mencelah. Jadi kita dapat lihat di negara kita, masyarakat di Malaysia terdiri pada pelbagai kaum dan agama. Jadi bagaimanakah cara untuk meraihkan situasi negara kita dengan isu yang kita sedang bahas pada hari ini?
Berdasarkan uruf di Malaysia dengan kepelbagaian dan perbezaan kaum dan agama, sikap tolak ansur dan toleransi ini sememangnya perlu diamalkan dalam masyarakat. Namun sekiranya agama Islam diperlekehkan dan dianggap setara dengan agama lain, maka segala jalan yang membawa kepada perkara yang haram serta kufur mestilah dijauhkan dan dihindari berdasarkan kepada kaedah saddu zara'i, iaitu menghalang jalan yang membawa kepada kemungkaran. Okey, terima kasih penjelasan yang telah dikemukakan oleh semua ahli-ahli majlis fatwa sekalian. Sudah tiba masanya kita memutuskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan membuat keputusan daripada muzakarah kita pada hari ini melalui hujah-hujah yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli jawatan kuasa fatwa semua. Maka kecenderungan hukum orang Islam memasuki tempat ibadat orang muka Islam bagi tujuan gotong royong ini adalah diharamkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini keputusan ini dibuat kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dia berkaitan dengan ilmu dengan pegangan akidah kita. Sebelum kita putuskan keputusan pada hari ini, saya ingin memohon setiap pada ahli majlis untuk memberikan persetujuan ataupun ada memiliki pandangan yang lain. Silakan Ustazah Syakirah. Saya sangat bersetuju untuk mengharamkan aktiviti gotong royong di tempat ibadat bukan Islam bagi menjaga akidah umat Islam. Tegahan ini juga bertujuan memelihara Islam daripada terpalit dengan unsur-unsur yang boleh merosakkan akidah. Okey, terima kasih. Seterusnya Ustazah Hashimah. Apakah pendapat Ustazah ataupun ada memiliki pandangan lain? Bagi saya juga bersetuju dengan pengharaman aktiviti gotong royong di tempat sembahan agama lain. Okey, seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Saudara Nasrah. Pada pendapat saya pula, saya menyokong dengan keputusan iaitu untuk mengharamkan walaupun terdapat kemaslahatan untuk umat Islam, walaupun itu satu-satunya tempat untuk berlindung. Namun terdapat alternatif lain yang boleh diusahakan untuk mencari orang bukan Islam bagi membantu mereka untuk membersihkan kuil tersebut. Okay, seterusnya. Allahu'alam. Seterusnya Ustaz Hafizi. InsyaAllah, walaupun pada awalnya saya berfikir bahawa hukum pengharusan mencuci kuil adalah hukum yang tepat, tapi berdasarkan hujah-hujah yang diberikan kepada ahli-ahli jawatan kuasa lain tadi, berdasarkan hukum pengharaman tersebut, jadi saya bersetuju dengan hukum bahawa memasuki kuil orang sembahyang orang Islam adalah haram. Itu sahaja. Okey, terima kasih. Seterusnya Ustazah Aina. Saya juga berpendapat dan bersetuju dengan pendapat yang mengatakan ianya haram. Okey, seterusnya Ustaz Firdaus, ada apa-apa pendapat ataupun apa pandangan yang dikemukakan, ingin dikemukakan? Ustaz Firdaus. Okey, setelah sekali mendengar pelbagai hujah maupun dalil yang telah dikemukakan sebentar tadi daripada semua jawatan kuasa fatwa, saya telah bersetuju dengan pengharaman aktiviti gotong royong di tempat sembahan agama lain. Allahu'alam. Okey, seterusnya yang terakhir Ustazah Khadijah, ada apa pendapat atau pandangan? InsyaAllah saya sangat bersetuju dengan pendapat kita untuk mengharamkan aktiviti pembersihan kuil oleh umat Islam demi menjaga masalah yang lebih besar iaitu akidah umat Islam. Sekadar itu saja. Okeylah, baiklah, semua AJK fatwa telah menyatakan persetujuan mengenai dengan permasalahan ini dan menyatakan hukumnya adalah haram. Saya ingin meminta setiausaha Ustazah Hashimah untuk mencatat kesemua sirah-sirah fatwa yang saya akan sebutkan sebentar saja lagi. Baik Datuk Mufti. Okey, baiklah. Melalui perbincangan yang telah kita lakukan sebentar tadi, setelah mendengar pandangan dan hujah serta mendapat persetujuan hasil persidangan muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Biru yang bersidang pada
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada hari ini mengenai permohonan yang telah dilakukan oleh Encik Aidil bin Ahmad yang memohon pencerahan tentang hukum orang Islam memasuki rumah ibadat bukan Islam dengan tujuan gotong royong akibat bencana banjir, telah memutuskan keputusan seperti berikut. Okey, yang pertama, setelah membuat penelitian dan penilaian serta memandangkan dan mengambil kira dari sudut pelbagai aspek, muzakarah bersidang pada hari ini memutuskan bahawa umat Islam dilarang dan diharamkan memasuki tempat ibadat orang bukan Islam walaupun atas dasar kemanusiaan, seperti melakukan gotong royong membersihkan kuil yang terjejas akibat banjir. Hal ini demikian bagi menjaga akidah dan iman umat Islam kerana kuil merupakan tersebut merupakan tempat berlakunya sembahan dan ia ini merupakan satu amalan yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan prinsip agama Islam. Umat Islam seolah-olah lebih menghormati sembahan orang bukan Islam apabila mereka melakukan gotong royong dan menyokong Allah Muhammad melakukan perbuatan sembahan tersebut. Namun demikian, sekiranya berlaku keadaan darurat sehingga umat Islam terpaksa turut membersihkan kuil kerana ketiadaan orang bukan Islam untuk membantu, maka pembersihan itu perlu ditengok. Semoga hukum yang kita putuskan mengenai permasalahan ini merupakan keputusan yang betul dan terbaik untuk kemaslahatan semua serta diterima dan mendapat keredaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, marilah kita sama-sama menadah tangan, memanjat doa, memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jutaan terima kasih saya kepada semua ahli jawatankuasa fatwa yang terlibat dalam mencari solusi hukum hakam yang berkenaan dengan tajuk perbincangan pada kita, tajuk perbincangan kita pada hari ini. Jadi sebelum kita menutup majlis, saya ingin berpesan kepada setiausaha untuk menyiapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad memo keputusan fatwa tersebut dan dihantarkan kepada pemohon. Okey. Baik Datuk Mufti, saya akan siapkan memo dan serahkan kepada pemohon dengan segera. Ya, baik, terima kasih. Hari sekali kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Terima kasih pada semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.